Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita telah pun berada di dalam bulan Ramadan yang mana kita sentiasa doa pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rejab lagi, dalam bulan Sya'ban lagi, supaya kita boleh sampai ke dalam bulan Ramadan ini yang mana kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita telah pun berada dalam bulan Ramadan, hari kedua. Bermaksud Allah memberikan kita peluang untuk sama-sama memperolehi Ramadan yang paling terbaik tahun ini, insya-Allah. Dan kita masuk dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan dalam keadaan kita sehat dan juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan tak sehat, sakit. Jadi susah juga kita nak beribadat. Dan kadang-kadang ada orang yang juga masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat tapi tak taat pula. Juga rugi. Jadi sebab itulah kita yang menonton hari ini, saya nak ajak anda semua, kalau kita dah dapat masuk dalam bulan Ramadan, kita sehat pula lagi, maka segeralah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala catatkan ia sebagai pahala, dan sekaligus Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hari ini kita nak berbincang dan berbicara berkaitan dengan irhas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok makna irhas ni apa? Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu irhas ni apa. Irhas ini adalah satu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum mana mereka dilantik menjadi nabi dan juga rasul. Kalau kita tengok nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu pun ada. Contohnya seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, dia antara yang terselamat, bayi-bayi lelaki yang tidak dibunuh oleh Firaun. Itu juga adalah irhas, tapi Nabi Musa punya irhas. Adapun cerita pasal Nabi Isa alaihi salam juga sama. Ketika mana Nabi Isa lahir, Maryam, mak dia, membawa kepada orang-orang kampungnya yang menuduh Maryam ini melakukan zina dan seumpamanya. Tiba-tiba dia bercakap sewaktu bayi di dakapan ibunya sendiri, Maryam. Itu juga adalah irhas yang mana dia belum dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Tapi hari ini kita nak fokus kepada irhas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kalau kita tengok, Nabi SAW dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada ketika usianya 40 tahun. Waktu pertama turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di Jabal Nur ataupun di dalam Gua Hira. Tapi sebelum daripada 40 tahun tu, rupanya ada perkara-perkara yang luar biasa berlaku kepada Nabi SAW dan juga kepada penduduk-penduduk Mekah. Antara yang pertama yang saya nak ceritakan di sini ialah kalau kita lihat perkara ini sangat popular, iaitulah tentang tentera Abrahah bergajah. Kalau kita tengok surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala ceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang mana Allah ceritakan tidakkah kau lihat bagaimana tentera Abrahah itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahun tersebut dinamakan sebagai Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah ni? Bukan kalender Cina ni. Cuma tahun gajah itu diperingatkan kerana itu adalah peristiwa yang besar berlaku. Iaitulah tentera Abrahah nak merobohkan Kaabah, iaitulah menjadi satu tempat kemuliaan bagi orang-orang Quraisy pada ketika itu. Dan kalau kita lihat bagaimana tentera Abrahah ini nak pergi serang Kaabah dalam keadaan semua orang menyekat, dalam keadaan semua orang tidak mahu Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah, sebab Kaabah itu adalah rumah ibadat yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ketika mana Abrahah nak pergi serang Kaabah tu, Aminah, iaitulah mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah mengandungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Subhanallah. Bila mana Abrahah datang bersama dengan gajah-gajah yang besarnya, bersama dengan tentera-tenteranya, mereka berhenti di Wadi Muhassir, dia panggil. Satu tempat di antara Muzdalifah dan Mina, yang mana mereka tetap dekat sana untuk nak panggil orang yang kuat di kalangan mereka, iaitulah Abdul Muttalib, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang berlaku ketika mana Abdul Muttalib datang jumpa dengan Abrahah? Abdul Muttalib kata, "Wahai tuan, yang kamu nak langgar ini ada tuan dia. Maka tuannya sendiri akan menjaganya." Maksudnya Kaabah tu ada tuan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tuannya iaitu Allah akan menjaga rumahnya ini.
Abraha kata, dengan rumah, dengan tuan-tuan tu aku akan langgar. Ini betapa sombongnya Abraha ketika mana nak melanggar Kaabah pada ketika itu. Dan tiba-tiba kita tahu cerita yang popular, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan dan memberikan burung ababil datang untuk menyerang Abraha dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang tinggal. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Semua manusia, semua gajah dan semua tentera-tentera Abraha ini musnah, dibinasakan oleh Allah dengan dihantarnya burung-burung dan juga batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dinamakan sebagai irhas sebab Nabi SAW tidak lahir lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lindungkan Kaabah dan juga Masjidil Haram di Mekah itu untuk nak menjadikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa. Baik. Yang keduanya, irhas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila mana kita tengok bila Nabi telah pun lahir. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merancangkan sesuatu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadikan Halimatus Sa'diyah itu sebagai ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sirah di antara buku Ar-Rahiqul Makhtum, menceritakan bahawa Halimatus Sa'diyah pada asalnya dia tak mau pun Nabi SAW ini untuk nak dijadikan sebagai anak susuan. Tapi sebab tak ada lagi dah anak yang nak disusukan, dia terpaksa ambil juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum jadi Nabi lagi, tetapi dalam keadaan ada sesuatu yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah dan juga kampung Bani Sa'ad itu. Ketika mana Halimatus Sa'diyah ambil juga Nabi kita Muhammad SAW untuk dibawakan kepada kampung Bani Sa'ad. Apa yang berlaku? Subhanallah, di kampung Bani Sa'ad itu hidup dengan subur tumbuh-tumbuhan yang sangat subur. Kalau kita tengok ternakan-ternakannya, gemuk-gemuk, susu-susunya banyak. Ini juga adalah irhas Nabi SAW. Sebab kebiasaannya orang yang susukan anak ni 2 tahun je. Tapi kenapa Halimatus Sa'diyah diambil sampai 5 tahun? Subhanallah. Kenapa? Sebab dalam keadaan dia hidup di dalam kampung Bani Sa'ad itu, semua dalam keadaan yang sangat tenang, semua dalam keadaan yang sangat baik, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ternakan-ternakan yang hidup segar dan juga gemuk-gemuk belaka. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita tengok ketika usia Nabi 5 tahun, berlaku juga satu lagi irhas kepada Nabi SAW, iaitulah Nabi SAW dibelah dadanya. Ini belahan dada Nabi yang pertama. Yang mana ketika Nabi sedang bermain dengan sahabat-sahabat yang lain di tanah telapang, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki pegang tangan kanan dan kiri Nabi SAW dan memasukkan tangannya ke dada Nabi SAW. Sampai sahabat-sahabat Nabi dikatakan, "Qad qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Lari berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah, bagi tahu pada Halimatus Sa'diyah, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Tapi dalam keadaan Halimatus Sa'diyah dalam keadaan takut, dia pergi balik ke tempat permainan tadi ataupun tanah lapang tadi, dan akhirnya dia tengok Nabi dalam keadaan berdiri tegak, dalam keadaan mukanya pucat. Ini juga irhas dia panggil, sebab Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Tapi keadaannya itu menyebabkan orang tertanya-tanya, apa yang berlaku kepada Nabi? Kenapa waktu itu dah dimasukkan tangan ke dalam dada Nabi masih lagi tidak mati? Maka inilah yang disebutkan irhas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya, kalau kita tengok, yang paling popular apa dia? Iaitulah ketika mana Nabi SAW, ketika mana usianya 12 tahun, yang mana Nabi mengikut pakciknya Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Yang ni paling popular. Apa dia? Satu orang pendeta rahib, iaitulah Nasrani, yang nampak kumpulan Abu Talib itu ada awan yang mengikutinya. So dia anggap bahawa di dalam kumpulan itu ada satu orang yang menjadi Nabi. Sebab itulah rahib dan pendeta itu turun pergi jumpa dengan Abu Talib untuk menceritakan tentang ada satu orang yang akan menjadi Nabi dalam kumpulan ini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah irhas yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi sebenarnya. Tapi itu yang sempat kita nak ceritakan, menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu perkara yang luar biasa yang dipanggil sebagai irhas, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan tanda itu sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung ni saya nak ajak anda untuk sama-sama kita berwakaf, tambahkan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada kita. Wakaf ke Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. Ingat akhirat, ingat wakaf.
Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.